Assalamualaikum. Saya Awang Muhammad Nur Azirul bin Awang Anwar akan membincangkan aliran falsafah pendidikan negara mengikut pemikiran idealism dalam gejala sosial. Kerajaan dan agensi-agensi yang bertanggungjawab dengan belia-belia sekarang banyak mengadakan kempen kesedaran kepada semua masyarakat, terutama sekali remaja, tentang masalah sosial seperti dadah, buli, dan vandalisme dan lain-lain lagi. Masalah seperti ini harus kita bendung kerana ia semakin menjadi-jadi di mana kes-kes berkenaan semakin bertambah mengikut peredaran zaman. Terdapat banyak idea dan cara yang kita boleh lakukan bagi mengurangkan serta yang lebih baik lagi iaitu mencegah masalah ini daripada terus berleluasa. Contohnya, di sekolah-sekolah kita telah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran agama Islam yang seperti kita sedia maklum sama sama dalam falsafah rukun negara. Dan rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan amatlah penting kepada kita semua. Hal ini demikian kerana kita percaya dengan aturan Tuhan supaya kita tahu akan perbezaan perkara yang buruk dan perkara yang salah. Falsafah agama Islam amatlah penting bagi umat Islam untuk meneruskan keharmonian Islam serta sifat kemanusiaan antara manusia di bumi ini. Jadi, falsafah ini amatlah penting untuk kita jadikan panduan hidup di bumi ini. Baiklah, perbincangan seterusnya akan diteruskan lagi oleh rakan saya iaitu Brian Tan Hao Yuan. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Brian Tan Hao Yuan, nombor metrik 69256. Hari ini saya akan membincangkan aliran falsafah mengikut pemikiran realisme dalam menangani gejala sosial. Falsafah ini dibentangkan oleh Aristotle. Pada pendapat beliau, realiti yang sebenarnya adalah terletak kepada apa yang dapat dilihat secara fizikal dengan mata kita sendiri dan bukannya melalui idea atau pandangan. Secara am, ia tertakluk kepada sesuatu yang jelas dan nyata. Isu seperti dadah, buli dan vandalisme seringkali dipaparkan di media sosial dan media massa. Isu-isu tersebut haruslah ditangani agar perkara tersebut tidak menjadi semakin berleluasa. Sebagai contoh, kerajaan seringkali menjalankan kempen pencegahan dadah agar jumlah individu yang menagih dadah berkurang dengan mendedahkan keburukan pengambilan dadah. Dari sudut pandangan falsafah realisme, seseorang individu sepatutnya dapat melihat sendiri keburukan yang akan dialami seseorang sekiranya mengambil dadah, seperti dadah akan membawa maut sekiranya diambil berlebihan. Dengan mempunyai pengetahuan dadah boleh membawa maut, individu tersebut seharusnya akan mengelakkan diri daripada mengambil dadah. Oleh itu, falsafah realisme memainkan peranan penting dalam menjadikan panduan hidup kita. Itu sahaja daripada saya. Perbincangan seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya iaitu Alif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya Muhammad Nur Alif Haikal bin Patra dan saya akan membentangkan tentang aliran falsafah pendidikan negara mengikut pemikiran rasionalisme dalam gejala sosial. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu pemikiran rasionalisme. Pemikiran ini berpegang kepada bahawa akal adalah kuasa tertinggi dalam mengenali hakikat sesuatu dan akal manusia mampu untuk mengetahui apa saja. Jadi, apakah contoh istilah-istilah dalam rasionalisme? So, contohnya adalah A lebih besar daripada B. B lebih besar daripada C. Maka pasti A adalah lebih besar daripada C. So, jadi itulah contoh untuk pemikiran rasionalisme. Untuk diterapkan di dalam masalah gejala sosial, masalah gejala sosial di negara kita semakin meningkat dari masa ke semasa, terutamanya di kalangan remaja. Hal ini kerana terdapat banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja-remaja pada zaman sekarang kerana terpengaruh dengan media sosial dan dan pengaruh-pengaruh barat. Hal ini boleh dibendung oleh masyarakat kita apabila mereka memandang sesuatu itu secara rasional. Contoh, jika seseorang itu mempunyai rasional dalam diri mereka, mereka akan berfikir 2-3 kali sebelum melakukan sesuatu perkara dan akan berfikir apakah impak terhadap diri mereka sendiri dan terhadap masyarakat di sekeliling mereka. Sebagai contoh, kalau si Abu mengambil keputusan untuk meminum arak, apakah akibat yang akan datang kepada si Abu dan kepada orang di sekeliling si Abu?
Jadi Abu mengambil keputusan untuk minum arak dan memandu ketika mabuk. Jadi ketika mabuk Abu memandu dan Abu melanggar sebuah kereta. Di dalam kereta tersebut ada seorang ibu yang mengandung, dan ibu mengandung tersebut meninggal akibat perbuatan si Abu. Jadi maka jelaslah penting bahawa pemikiran rasional itu sangat penting dan merupakan kuasa tertinggi untuk seorang manusia. Jadi sebagai seorang manusia yang berfikir waras, kita hendaklah berfikir rasional dan mempunyai rasionalisme dalam diri kita supaya kita selamat dan orang di sekeliling kita selamat. Jadi saya teruskan dengan rakan saya yang seterusnya, iaitu penilai keempat, iaitu saudara Imer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Imir Fatullah Masnur bin Muhammad Nur, nombor matriks 72803. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu gejala sosial melalui konteks existentialism. Existentialism merupakan salah satu cabang falsafah yang menyatakan perseteruan fahaman bahawa pemikiran berfalsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai satu manusia yang berfikir semata-mata, tetapi juga individu yang berkelakuan, berperasaan dan berpengalaman. Fokusnya ialah terhadap kebebasan individu, iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Ini amat berbeza dengan konsep falsafah idealism dan realism yang disebabkan existentialism mementingkan deria, pengalaman melalui deria. Dalam konteks isu gejala sosial, apabila seorang individu itu mengalami sesuatu situasi, dia tidak tahu sama ada situasi itu atau betul ataupun salah. Dan dalam usaha kerajaan untuk membasmi gejala sosial, sebab itu mereka membuatkan kempen seperti mengkongsikan pengalaman, berkongsi cerita tentang isu-isu gejala sosial supaya individu yang lain dan masyarakat mudah memahami sama ada apa yang mereka buat itu betul ataupun salah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Amiruddin bin Kashfi, nombor matriks 68930. Jadi saya akan membincangkan tentang aliran pemikiran pragmatism dengan berkaitan dengan gejala sosial yang dialami oleh masyarakat kita pada masa kini. Jadi sebelum itu, pragmatism ialah satu kaedah penyelesaian dan menilai sesuatu masalah secara intelek, yakni mereka menyimpulkan bahawa pengalaman manusia menggambarkan realiti kehidupan. Jadi sekiranya manusia mempunyai pengalaman yang baik, maka mereka akan mengatakan bahawa realiti kehidupan itu secara keseluruhannya baik. Dan begitulah sebaliknya, sekiranya manusia mempunyai pengalaman yang berbentuk negatif, maka mereka akan memukul rata dengan mengatakan bahawa realiti kehidupan itu berbentuk negatif. Jadi saya melihat sekiranya masyarakat mempraktiskan gaya pemikiran pragmatism ini, sudah tentu masyarakat akan mencapai ataupun menyelesaikan sesuatu masalah itu secara betul lah, secara benar. Mengikut pragmatism juga, mereka mengatakan bahawa nilai yang baik akan menghasilkan praktis yang benar, yakni seperti contoh, sekiranya seseorang itu mengamalkan nilai yang baik seperti berkata benar, jujur, maka praktis ataupun hasil seterusnya ialah baiklah. Maka orang akan mula mempercayai individu yang berkata benar. Jadi kesimpulannya, aliran pragmatism ini boleh dijadikan suatu aliran pemikiran bagi menangani masalah gejala sosial. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih.